Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga nak minta penjelasan apabila cadangan untuk meminda seksyen atau pasal 57 ni adalah untuk menggantikan perkataan 3 kepada 6. Saya faham, saya percaya pindaan ini adalah menyentuh tentang cukai keuntungan harta tanah, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, iaitu untuk sepatutnya untuk menjaga kepentingan pelupus dan juga pemeroleh dalam isu ini. Tahun lepas juga ada dibangkitkan tentang kenapa layanan yang diberi untuk tahap cukai kepada warga Malaysia dengan warga asing diletakkan pada status yang sama, iaitu apabila pelupusan dikatakan dalam tempoh 2 tahun. Ada satu cadangan mengata tempoh dalam 2 tahun pelupusan CKST yang dikenakan kepada warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia disamakan, iaitu terhad pada 30%. Juga syarikat juga dikenakan tempoh ataupun kadar yang sama. Pernah dibangkitkan dahulu untuk jenis kepentingan pelupusan aset, itu tanah, dalam kes-kes urusan tanah yang melibatkan tanah milik kelompok satu masyarakat di luar bandar. Terutamanya ada jenis kelompok masyarakat Melayu yang mempunyai pemilikan tanah yang bersifat untuk tujuan pelupusan segera, untuk memulih ataupun untuk pembahagian dan sebagainya, untuk menyelesaikan masalah perundangan dalam status yang lain di peringkat kerajaan negeri. Pernah dicadangkan bahawa untuk tujuan ini kadar keuntungan cukai harta tanah dikecualikan ataupun dilihat sepatutnya tidak sama layanan ini diberi kepada warga asing ataupun untuk tujuan syarikat. Bagi tujuan pelupusan bagi pihak syarikat, sudah tentu aktiviti perniagaan, keuntungan dan spekulasi boleh kita katakan mempunyai asas atas kedudukan itu. Tapi untuk jenis tanah yang saya sebutkan tadi, dia bukan semata-mata untuk tujuan keuntungan. Dia lebih kepada untuk menyelesaikan isu undang-undang keluarga dan sebagainya, yang boleh mengelakkan banyak masalah lain berlaku. Saya katakan pernah dicadangkan semasa pentadbiran mantan Perdana Menteri Kepala Batas yang dulu untuk menyelesaikan isu tertunggak isu aset yang dikatakan terutama yang jatuh bawah kategori isu tanah wakaf dan pesaka dan sebagainya. Dia mengkategorikan bahawa cadangan untuk pelupusan dan jenis aset ini dikecualikan dan juga diminimalkan. Saya tidak tahu apa jadi tentang cadangan itu, sehingga kepada pembentangan yang terbaru nampaknya dia dinaikkan daripada 25% kepada flat 30% kepada semua jenis atau kategori yang melupuskan aset tanah dalam tempoh 2 tahun. Syarikat, individu yang dikatakan warga negara dan penduduk tetap, dan juga individu bukan warga negara, dilayan sama saja status atas jenis cukai keuntungan harta tanah atau pelupusan. Begitu juga untuk tempoh pelupusan yang kurang daripada 3 sehingga 5 tahun. Maknanya Timbalan Menteri, ini pengumuman yang dibuat semasa pembentangan belanjawan yang lalu ni. Ini yang saya bacakan ini. Cadangan dia yang disifatkan sebagai untuk membendung aktiviti spekulasi hartanah, dikatakan kerajaan telah pun cadang untuk 3 tahun ke 5 tahun sahaja, 3 ke 5 tahun pun masih lagi dikekalkan status 10%.
dan ini juga dilayan sama antara orang asing, warga asing, syarikat dan juga individu, termasuk yang jatuh dalam kategori yang tadi, iaitu jenis hartanah ataupun pemilikan hartanah, pemilikan tanah berkongsi, keluarga di luar bandar tetap menggunakan perkara yang sama. Saya faham pernah satu masa dulu ada undang-undang, ada pindaan atau cadangan undang-undang yang memberi pengecualian penuh kepada semua kategori yang disifatkan sebagai pemberian kasih sayang. Pernah satu masa, agak lama perkara itu berjalan, tetapi telah pun dipinda. Maknanya takrifan kepada istilah kasih sayang ni tidak lagi wujud. Yang ada di sini dikata pelupusan antara suami isteri, ibu bapa dan anak, datuk, nenek dan cucu saja. Maknanya adik-beradik ataupun antara satu kelompok yang mempunyai pertalian darah atas sifat betul kasih sayang, tidak melibatkan balasan apa-apa, juga dikategorikan sebagai mendapatkan keuntungan. Saya rasa ini sangat mengelirukan, dan saya rasa ini adalah satu gambaran bahawa kita tidak mengiktiraf wujudnya dalam kelompok masyarakat Bumiputera, terutamanya Melayu Bumiputera, yang masih lagi memegang kepada adat-adat tanah yang mengatakan mereka memberi status perpindahan hak milik ini atas dasar kasih sayang. Apakah kerajaan tidak mahu lagi mengiktiraf elemen perpindahan hartanah ni atas sifat kasih sayang? Tak wujud lagi kah? Adakah kerajaan nak mengiktiraf satu dasar di mana perpindahan segala bentuk pemilikan hartanah mesti dicukai? Tak kira apa status ni, mesti dicukai. Walhal yang memberi pindahan ini, pindahan milik ni, langsung tidak melibatkan balasan kewangan. Terima kasih. Ya, sila Imam Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Para Indra Mahkota. Yang Berhormat Bangkit Organize cukai keuntungan harta tanah atau CKHT kadar untuk warga negara dan bukan warga negara sama saja. Memang ini adalah pada masa ini untuk memudahkan layanan cukai semasa. Tapi apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat memang ada asas. Kita memang mungkin boleh kaji perkara ini, dan mungkin pada masa akan datang kita boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi Berhormat kata kerajaan akan pindah undang-undang ini? Tak ada. Kita tak ada pindah, kita akan kaji yang kadar itu. Kaji saja. Kajilah. Okey, cukup. Yang Berhormat untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada kali ini kita menaikkan kadarnya ada tujuan untuk memastikan harga rumah kediaman kekal stable dengan membendung aktiviti spekulasi dan isu mengenai perumahan selagi ada itu akta rang undang-undang perumahan. Yang Berhormat boleh tanyalah, dan saya tidak apa nak jawab lagi. Sekian. Imam Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Pengerusi. Pasal 63 sebagaimana yang dipinda untuk tujuan untuk memberi takrifan bahawa sesuatu syarikat itu kena pilih seorang yang bertanggungjawab, dan dikatakan yang bertanggungjawab itu mestilah mempunyai lebih daripada 50% kawalan ataupun equity pemilikannya terhadap sesuatu syarikat. Saya ingin mengatakan pendirian kita, walaupun akta syarikat 1965 secara kuat kuasanya menyebut bahawa setiap direktor ataupun
Director apa? Pengarah syarikat atau pemilik syarikat itu mempunyai tanggungan-tanggungan yang terhad pada kedudukan masing-masing. Namun dalam premis ini kita lihat memang kerajaan bersungguh-sungguh melihat syarikat, kepentingan syarikat atau perniagaan dalam negara kita ni dilayan atau diberi keistimewaan yang begitu baik. Daripada satu perkara kepada satu perkara diperuntukkan untuk memberi mereka kelebihan. Kita tahu yang bahawa banyak syarikat dalam negara kita yang telah mengalami kerugian, dan juga tak terkecuali juga syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan kerajaan, di mana kerajaan membuat pelaburan dan kerajaan membuat suntikan modal dan sebagainya. Tak kurang juga pada mereka ni yang mengalami kerugian, sehingga sekarang pun kita tidak berupaya untuk mengheret ataupun membeban ataupun mencari sesiapa yang perlu bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung atas kedudukan ini. Tapi pindaan yang kita buat iaitu memasukkan jumlah peratusan pemilikan atau kawalan atas satu syarikat ni kepada lebih 50%, membayangkan bahawa kita cuba melindungi ataupun memberi kelebihan kepada mana-mana orang yang membuat urusan ataupun kedudukan yang tidak baik dalam satu syarikat, termasuk juga syarikat yang mempunyai kepentingan kerajaan. Tidak harus dilihat sebagai mereka yang perlu bertanggungjawab, kerana kita hadkan atau kita naikkan jumlah had di mana orang ni perlu pikul tanggungjawab mereka. Saya cadangkan pindaan ini dibuat tanpa mengira jumlah pemilikan, selagi dia tu mempunyai kedudukan atau akses pembuatan keputusan atau syarikat, mereka perlu dikenakan tanggungjawab. Kalau terhad saja kepada lebih pada 50%, baru kita boleh minta mereka bertanggungjawab. Saya rasa tak ada syarikat pun dalam negara kita yang memberi kepentingan kerajaan ni akan dikenakan beban tanggungjawab untuk mereka, sama ada dihadapkan mahkamah atau sebagainya atas kesalahan mendatangkan kerugian pada syarikat. Tadi pokok sena ada sebut tentang syarikat Atos tadi yang mempunyai kedudukan melebihi daripada berapa peratus tadi? 60% ya, kedudukan. Itu antara contoh di mana mungkin akan datang kerajaan akan membuat pelaburan. Biasanya kerajaan akan buat keputusan sebagai satu syarikat yang menjalankan perniagaan itu mempunyai kepentingan ataupun boleh mendatangkan faedah keuntungan, kerajaan boleh buat keputusan untuk membuat suntikan modal. Jadi terserahlah kepada pihak menteri untuk beri penerangan. Seksyen 64 ni saya tengok berkenaan dengan pengecualian yang boleh dituntut oleh seorang pelupus tu terhad kepada untuk dapat pengecualian sehingga RM10,000 atas setiap pelupusan. Satu lagi manfaat yang begitu baik diberi kepada katanya pada syarikat, Seksyen 64 ni merujuk kepada pelupusan yang dibuat oleh suatu syarikat yang diberi dan boleh menuntut pengecualian tambahan sebanyak RM10,000. Saya nak tanya pihak menteri atas kelulusan ni, anggarannya, adakah cukai keuntungan harta tanah di dalam negara kita untuk dalam satu tempoh sekurang-kurangnya berapa persen agaknya pengecualian 10% ataupun RM10,000 ini dibenarkan atau diberi, telah melibatkan turunnya pengutipan CKST kita dalam masa setahun akan datang. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota yang telah memberi pandangan atas fasa-fasa 63 dan 64, iaitu mengenai sesiapa yang memegang saham lebih 50% saham di syarikat dan juga penggarah di syarikat itu
Untuk maklumat yang berhormat, cadangan pindahan adalah untuk menjadikan penggerak syarikat yang memegang lebih 50% saham. Syarikat adalah secara pribadinya bertanggungjawab atas liability syarikat. Memang kita tahu dalam menjalankan tugas sebagai penggarah di sebuah syarikat adalah tanggungjawab semua penggarah untuk menjaga urusan syarikat berkenaan. Kadang-kadang kita boleh rugi, kadang-kadang boleh untung, dan kita memang apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota itu memang ada benar, dan kita memang nak semua orang bertanggungjawab supaya kita boleh ada syarikat yang lebih baik, dan kita memang akan jadi masyarakat yang lebih baik. Untuk maklumat yang berhormat juga, anggaran kehilangan hasil cukai untuk CKHT kerana membeli ringgit 10,000 atau 10% kecualian. Jawapannya lah tidak dapat dianggarkan sekarang. Sekian.